Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Kedah versus Kuching City, yang mana Kedah menang 1-0 hasil jaringan dari Ifedayo. Ifedayo sekali lagi meledak dalam perlawanan Liga Super lah. That is a good thing. Cumanya ada beberapa kompartmen ataupun beberapa perkara yang sepatutnya Kedah perbaiki dalam perlawanan yang akan datang, terutamanya akan menentang pasukan Perak dalam saingan Piala Malaysia lah. Ini disebabkan kita boleh lihat yang bahagian tengah pasukan Kedah selepas kehilangan Litak, mereka sedikit mempunyai masalah daripada segi combination play dan juga dari segi kreativiti untuk melawan pasukan yang bermain secara defensive line yang rendah, low block ataupun boleh dikatakan lebih compact di bahagian defense department. Jadi kita memerlukan lebih banyak pergerakan daripada statik. Dan kalau kita lihat pada perlawanan semalam, Kedah lebih menumpukan pergerakan di bahagian kanan. Memang obviously mereka akan menggunakan Hidalgo dan juga bantuan daripada Wan Amir Afiq untuk menggerakkan serangan di bahagian kanan. Dan kalau kita lihat di bahagian kiri, boleh dikatakan Kedah tidak terlalu efektif dari bahagian serangan lah. So benda ni boleh dikatakan ketidakstabilan yang ditunjukkan oleh bahagian kanan dan juga kiri Kedah boleh menjadi masalah utama kepada gerakan serangan yang akan dicipta oleh pasukan Kedah. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Kedah. Ada beberapa perkara yang positif yang kita boleh ceritakan untuk pasukan Kedah pada perlawanan ni. Perkara pertama yang kita boleh ceritakan tentang pasukan Kedah dalam perlawanan ni adalah bagaimana pembentukan combination play yang dilakukan oleh Wan Amir Afiq dan juga dengan Hidalgo di bahagian kanan yang banyak menggerakkan serangan yang efektif dan juga berkesan dalam melakukan penetrasi ke arah pasukan Kuching City. Kalau kita lihat combination play yang dibentuk oleh kedua-dua player ni memang sangat bagus daripada segi support dan sebagainya, tetapi kita boleh nampak sedikit perbezaan di second half. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat di first half, apa yang dilakukan oleh pasukan Kedah adalah Hidalgo akan lebih inverted masuk ke half space untuk membantu bahagian tengah, dan untuk Wan Amir Afiq dia akan lebih untuk buat overlap dan juga memberi support kepada Hidalgo dengan buat overlap untuk cover up bahagian wide area. Jadi pembentukan combination play di sini berlaku antara Hidalgo dan juga Wan Amir Afiq ketika Wan Amir Afiq berpergi untuk cover bahagian wide area dan Hidalgo inverted masuk ke half space dan akan open game kepada Wan Amir Afiq yang buat overlap, dan Wan Amir Afiq akan melakukan crossing. Dan gerakan yang dilakukan oleh kedua-dua player ni banyak memecah belahkan pertahanan kiri pasukan Kuching City lah. Memang obviously sangat efektif di first half kita boleh nampak, tetapi apabila masuk second half, apa yang kita nampak sedikit perbezaan yang mana combination play antara kedua-dua player ni agak berkurangan. Disebabkan apa? Disebabkan perubahan sedikit peranan daripada Hidalgo. Kalau kita lihat di first half, Hidalgo lebih banyak inverted masuk half space dan lebih banyak open kepada Wan Amir Afiq yang memberi supporting play dengan buat overlap dengan stress out the game di kawasan wide area. Tetapi di second half kita boleh nampak peranan dan juga fungsi yang dilakukan oleh Hidalgo adalah sedikit berbeza, yang mana Hidalgo dia lebih move forward untuk berada di bahagian half space dan kadang-kadang dia lebih more to into central dengan untuk membantu Manny Ott dengan gerakan di bahagian tengah. Tetapi apa yang kita boleh lihat sebenarnya untuk second half pun Manny Ott tidak terlalu berada di atas, dia juga banyak drop lebih deeper untuk membantu dalam pergerakan ataupun dalam struktur bahagian pertahanan Kedah dengan membuat defensive duty. Sebab di second half Kuching City agak meningkatkan intensity dan juga berjaya untuk menyerang kubu Kedah beberapa kali. Jadi Ott pun banyak drop lebih deeper untuk melakukan defensive duty. Tetapi in term of attacking, apa yang kita boleh nampak di second half, memang kita nampak perubahan yang ketara daripada pembentukan combination play antara Wan Amir Afiq dan Hidalgo di first half. Di second half kita boleh nampak yang Hidalgo lebih masuk ke half space dan lebih masuk ke central area dan berada di kedudukan
kedudukan yang lebih deeper ataupun berhampiran dengan half line ataupun kawasan tengah lah. Jadi apa yang dilakukan oleh Hidalgo adalah dia lebih kepada pergerakan ataupun perancangan yang dilakukan untuk bermain sebagai deep lying playmaker. Jadi di second half kita boleh nampak yang Hidalgo dah tak banyak untuk utilize pergerakan overlap yang dilakukan oleh Wan Amir Rafiq. Sebaliknya Hidalgo lebih banyak menggerakkan pasukan Kedah melalui serangan daripada bahagian tengah dengan hantaran-hantaran jauh yang dilakukan dengan hantaran ke belakang pertahanan dan cuba untuk exploit bahagian pertahanan Kuching City dengan hantaran-hantaran dengan meletakkan bola di belakang pertahanan Kuching City. Dan kita boleh nampak yang hantaran-hantaran yang dilakukan oleh Hidalgo memang penetration passing dan juga peletakan bola yang sangat on point. Banyak hantaran yang diletakkan di belakang pertahanan berjaya untuk mencari Aiman Afif, berjaya untuk Cheng Sat mencari Fayyad Zulkifli dan sebagainya. Cumanya hantaran-hantaran yang dilakukan dah efisien, tetapi perebutan ataupun pemain-pemain yang nak receive the ball daripada Hidalgo pula menjadi masalah apabila mereka tak boleh untuk fight dengan fizikal daripada pertahanan Kuching City. Kalau kita tengok pertahanan Kuching City punya fizikal memang tinggi-tinggi, Yuki Tanigawa dan sebagainya, yang menyebabkan kesukaran untuk pasukan Kedah exploit mereka punya di box. Jadi banyak hantaran yang dilakukan oleh Hidalgo ke belakang pertahanan Kuching City memerlukan pace ataupun kelajuan yang direct daripada pemain Kedah untuk ligan bola tersebut. Tetapi disebabkan recovery pace dan juga pembacaan game yang baik daripada pemain pertahanan Kuching City, mereka berjaya untuk menghalang pergerakan yang dilakukan oleh Hidalgo dengan buat hantaran tersebut. Dan bila pemain Kedah seperti Fayyad ataupun Aiman Afif dapatkan bola, maka dengan mudahnya untuk mereka intercept ataupun mereka block ataupun mereka tackle bola tersebut untuk keluar daripada zona bahaya di kawasan Kuching City itu sendiri. Jadi itu yang kita boleh ceritakan yang pertama untuk pasukan Kedah. Di first half mereka punya combination play Hidalgo dan Amir Rafiq dah bagus, tapi di second half ada sedikit perubahan, lebih memfokuskan kepada untuk exploit dengan hantaran-hantaran di belakang pertahanan. Tetapi daripada segi kualiti individu yang ada pada pasukan Kedah tidak mampu untuk execute ataupun menjalankan taktikal tersebut dengan baiklah. Dengan mudahlah pertahanan pasukan Kuching City yang ada fizikal dan juga recovery phase yang bagus dan pembacaan game yang bagus mematahkan gerakan yang cuba dicipta oleh Hidalgo untuk mencari Aiman Afif, Ifedayo ataupun Fayyad Zulkifli di bahagian kiri ataupun bahagian tengah pasukan Kuching City. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat untuk pasukan Kedah punya corak permainan yang positif, apa yang boleh saya katakan? Ifedayo sebenarnya seorang striker yang efektif dalam pergerakan yang juga involvement ataupun pelibatan beliau dalam pergerakan pasukan Kedah ketika menyerang. Kalau kita lihat, Ifedayo adalah seorang striker yang bagus daripada segi positioning. Sebab apa? Sebab dalam fasa menyerang kita boleh nampak yang Ifedayo banyak involve dengan meletakkan diri dia di dalam kawasan di box untuk menerima bola. Tetapi kena ingat, bila lawan dengan pasukan Kuching City yang bermain dengan defense line yang rendah, low block dan mereka bermain dengan sangat compact, untuk mencari striker seperti Ifedayo dengan hantaran-hantaran lintang ataupun cutback dan sebagainya, dia akan sedikit mengalami kesukaran. Jadi itulah yang Kedah kena cari ataupun kena ada ramuan bagaimana mereka nak mencari Ifedayo dengan hantaran-hantaran yang berkualiti yang tepat kepada Ifedayo yang sentiasa berada dalam right positioning. Contohnya kita bagi banyak pergerakan yang dilakukan oleh pasukan Kedah berjaya untuk menemui Ifedayo, tetapi dari segi kualiti hantaran dan juga placement yang diletakkan, bola itu diletakkan, Ifedayo tak ada dalam sudut ataupun ruang untuk dia execute terus hantaran tersebut kepada jaringan. Jadi itu juga menjadi permasalahan. Dan kalau kita lihat untuk gol corner kick yang dilakukan oleh pasukan Kedah, itu adalah orang kata apa, gol yang agak sukar untuk dilakukan, tetapi boleh dikatakan lebih kepada luck. Tetapi itulah yang ada kemampuan kepada Ifedayo sekiranya bola diletakkan dalam kedudukan yang betul dan dia berada dalam ruang yang betul untuk dia score the goal, dan dia berjaya untuk score the goal kan. Jadi itu adalah cara yang efektif untuk penggunaan Ifedayo sebagai target man. Dan dalam pada masa yang sama, Ifedayo ni bagus sebab dia ada work rate. Dan kalau kita lihat dalam game ni, apa yang dilakukan oleh Ifedayo, dia banyak juga untuk drop lebih deeper di kawasan sentral untuk membantu out di bahagian tengah. Dan apabila Ifedayo
dia drop deeper ataupun drop lebih kepada bahagian central area untuk minta bola dan sebagainya. Dia adalah bertindak sebagai fast nine, tetapi apa yang kurangnya dalam pergerakan apabila Ifedayo drop lebih bawah untuk pembentukan fast nine, dia adalah cuba untuk attract pertahanan lawan follow dengan dia. So apabila pertahanan lawan follow dengan dia, dia cuba untuk buka ruang bagi pemain-pemain winger ataupun pemain-pemain tengah Kedah masuk ke ruang ataupun space yang kosong yang berjaya untuk di-attract oleh Ifedayo tadi. Tetapi kebanyakannya pemain-pemain Kedah tidak memahami dan juga tidak masuk ke kawasan tersebut yang telah dibuka oleh ataupun dicipta oleh Ifedayo ruang kosong tersebut untuk Kedah exploit. Jadi kita boleh nampaklah apabila Ifedayo drop lebih deeper, Kedah tak ada orang yang berada di bahagian hadapan untuk exploit kawasan kosong tersebut untuk meminta bola ataupun untuk buat penetration run dan juga berada di kedudukan tersebut. Ini adalah kerana apa? Ini adalah kerana yang perlu kita faham, Kedah masih lagi dalam pergerakan tanpa bola ataupun off ball movement mereka yang dihadapi oleh semua pemain masih lagi kurang. So boleh dikatakan pergerakan tanpa bola mereka tidak boleh orang kata apa, masih lagi berada dalam keadaan yang tidak memuaskan. Sekiranya mereka banyak bergerak dan pemain-pemain teammate mereka dah banyak create space, sepatutnya pergerakan tanpa bola lebih banyak perlu dilakukan. Apabila off ball movement banyak dilakukan oleh winger untuk exploit ruang-ruang kosong yang ada dan disebabkan pemain striker dah create space bertindak as a fast nine, maka ruang kosong tersebut boleh di-exploit dengan mudah dan akan ada numbers of player Kedah di hadapan untuk receive the ball. So benda ni yang kita perlukan untuk pasukan Kedah lah. Jadi itu yang kedua yang kita boleh katakan untuk pasukan Kedah. Yang ketiga, apabila kita berbicara tentang pasukan Kedah, apa benda yang menjadi faktor utama lagi kepada pasukan Kedah menghadapi kesukaran apabila berhadapan dengan pasukan yang bermain dengan defending yang compact dan juga low block? Sebab dalam 2-3 game yang lepas, Kedah lawan PRM, Kedah lawan Cochin City, Kedah lawan Kelantan United, mereka mengalami masalah yang sama. Macam saya cakap tadi, berbalik kepada poin yang off ball movement, itu adalah salah satu. Yang kedua, benda yang kedua yang perlu kita faham apabila selain pada off ball movement adalah combination play di bahagian tengah. Kalau kita lihat gandingan yang diturunkan oleh Kedah pada perlawanan ni adalah perlawanan pertama tanpa litak. Kedah menurunkan gandingan Aiman Afif, Manny Ott dan juga Moses Atede. Bagi saya, gandingan yang dibentuk oleh pasukan Kedah di bahagian tengah tidak ada masalah kepada Manny Ott dan juga Moses Atede. Tetapi apa yang kita boleh lihat, sebenarnya Kedah ada benda yang crucial part missing dekat situ adalah daripada segi partner ataupun pembentukan partner di bahagian tengah. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok peranan daripada Moses Atede adalah seorang pivot yang sangat bagus daripada segi defending side, daripada segi recovery ball di bahagian tengah, daripada segi first ball winning dan sebagainya. Dia dah boleh buat something yang bagus. Dia boleh buat dirty work, boleh buat yang bagi buat tackling yang on point dan sebagainya. Dan dalam pada masa yang sama, dia punya passing range, ada vision yang bagus untuk dia bermain daripada bahagian bawah untuk dia open game kepada bahagian atas. Dan Manny Ott, dia ada satu gerakan yang bagus untuk membina kepada fasa build up yang boleh dikatakan lebih kepada advance number 8 yang untuk membantu bahagian tengah move forward kepada bahagian attacking third. Tetapi yang menjadi masalah kepada Manny Ott adalah dia tak ada partner yang betul-betul serasi dengan dia untuk menjadi link up player antara dia dan juga antara Ifedayo. So bila benda ni berlaku, kita boleh nampak disebabkan itulah Ifedayo banyak drop lebih deeper untuk membantu Ott. Sebab peranan daripada Aiman Afif dalam game ni boleh dikatakan tidak terlalu signifikan ataupun tidak terlalu ketara, yang menyebabkan banyak gerakan yang dilakukan oleh pasukan Kedah tidak melibatkan Aiman Afif, yang mana Aiman Afif hilang daripada kawasan-kawasan ataupun sudut yang penting di dalam padang untuk Kedah menggerakkan serangan di kawasan tersebut, terutamanya di bahagian sentral ataupun di bahagian half space berhampiran dengan di box. Jadi boleh dikatakan sekiranya Ott dapat partner yang lebih kreatif yang boleh link up play dengan striker dan juga dia, maka Kedah akan ada pembinaan build up yang bagus dalam fasa menyerang. Sebab Kedah ada Moses, Kedah ada Ott yang ada kreativiti. Kedua-dua player ni boleh diguna pakai dan disupport pula Hidalgo di bahagian kanan. So benda ni lah yang Kedah kena cuba, variety of attacking dan juga kreativiti yang perlu dibentuk dengan off ball movement yang banyak. Dan kalau kita lihat yang terakhir untuk pasukan Kedah, apa yang boleh saya katakan yang paling ketara lah, penggunaan di bahagian kiri Kedah masih lagi berada di tahap yang minimum ataupun berada di tahap yang moderate,
yang tidak terlalu ketara dia punya signifikan daripada segi serangan. Sebab apa? Sebab Kedah lebih tertumpu kepada penggunaan Hidalgo di bahagian kanan. Tetapi sekali sekala apabila Kedah ubah siasat untuk menyerang dengan penggunaan daripada Fayyad Zulkifli dan sebagainya, Fayyad masih lagi berada di bawah Bilopa. Dia masih lagi belum mencapai rentak seperti mana dia sebelum season-season ni. Jadi apa yang kita mengharapkan daripada Fayyad Zulkifli adalah dia untuk upgrade dia punya tactical awareness, untuk faham daripada apa yang diinginkan oleh Coach Nafuzi dan dia adaptasikan benda tu di atas padang. Sebab sekiranya Fayyad Zulkifli berjaya untuk utilize dia punya potential untuk bermain dalam sistem Nafuzi Zain, it will be a monster. Sebab dia adalah seorang player yang sangat rajin, dia ada pace dan sebagainya. So kelincahan dia tu yang kita nak. Jadi untuk game ni dia ada beberapa gerakan yang dia involve di bahagian kiri dengan pergerakan terutamanya apabila Fazrul Daniel masuk kan. Jadi kita boleh nampak yang dia ada quality. The quality is there, ada kat situ. Tapi dia tak utilizekan, dia tak maksimumkan dia punya potential untuk buktikan yang apabila diturunkan sebagai first 11, dia boleh buat something yang lebih bigger ataupun lebih besar untuk pasukan dengan memberi impact. Jadi itulah yang kita inginkan daripada Fayyad. Jadi kita harap Fayyad punya improvement untuk next game. Kita harapkan dia build balik dia punya confidence, dia buktikan yang dia deserve untuk first half. Sebab dia punya penetration run, dia punya kelincahan dan sebagainya tu memang boleh dipakai, memang super kalau dia betul-betul utilize kemampuan dia. Dan untuk Arif Farhan, game ni dia waktu first half dia below par, tapi second half bagus lah. Untuk defense department bagi saya tak ada masalah. Defense department Kedah kena lebih rapi daripada segi reaction dan juga reading game, dan terutamanya dalam fasa build up elakkan daripada buat miss passing lah. Sebab semalam banyak miss passing daripada Arif Farhan waktu first half yang membolehkan situasi counter attack. So benda tu yang Kedah kena baiki lah. Jadi itu untuk Kedah kan. Jadi harap benda ni boleh baiki untuk Kedah, perbaiki mereka punya off ball movement, maka mereka akan dapat create creativity, cari link up player yang okey untuk link antara midfield dan juga attacking department. Jangan terlalu mengharapkan Hidalgo. Fayyad kena step up the game untuk buktikan yang Kedah akan jadi pasukan yang lebih cemerlang. Untuk Kuching City, mereka bermain dengan defense yang bagus, mereka ada physical yang bagus, midfield pun ada physical yang bagus. So mereka utilize that advantage untuk untuk bermain dengan bertahan. So mereka execute corak bertahan dengan baik, tapi one mistake from the corner mereka kalah 1-0. Dan mereka pun akhir-akhir mereka serang, tapi in term of execution dan juga untuk gol ada peluang daripada Kamara dan sebagainya, tapi kentakasan Kalamullah pun menafikan beberapa percubaan lah. So Kuching City pun bermain dengan baik, cumanya tak ada luck daripada segi execution, finishing. So mereka kalah 1-0. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.